Pagi ini, Kita Selamat Pagi Malaysia memberikan penumpuan khas kepada ketibaan kumpulan pertama vaksin COVID-19 peringkat kebangsaan untuk program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan. Dan hari ini kita ingin berkongsi pada anda untuk kesekian kalinya bagaimana sebenarnya COVID-19 ini, program vaksinasi COVID-19 ini boleh membantu kita semua untuk mendapat manfaat, untuk kita memulihkan ekonomi dan juga menjaga kesihatan kita. Dan sekarang ini kita membuat panggilan video menerusi Skype bersama dengan seorang tetamu kami membawakan secara maya, iaitu Profesor Mada Dr. Sharifah Faridah Said Omar selaku pakar perunding Unit Penyakit Berjangkit Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih menjemput saya untuk program ini. Sama-sama, walaupun kita menjemput secara maya, tapi inilah norma baru yang perlu kita praktikkan dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Jadi, kalau Doktor boleh kongsikan terlebih dahulu, mungkin sedikit mukadimah dan juga pengenalan apa itu vaksin sebenarnya. Sebab apabila kita membuat bacaan di media sosial, mungkin terjemahannya sedikit berbeza daripada satu individu ke individu yang lain. Jadi, ialah pencerahan seperti ini mungkin memberikan sedikit fahaman yang lebih lanjut berkenaan apa itu vaksin terlebih dahulu. Mungkin Doktor silakan. Okey, terima kasih. Vaksin ini bukan sesuatu yang baru. Ia adalah salah satu langkah pencegahan daripada dijangkiti terutamanya oleh penyakit berjangkit. Yeah. Contohnya, kita tentu lebih maklum akan vaksin-vaksin yang ada sudah, terutamanya untuk kanak-kanak seperti vaksin untuk hepatitis B, untuk measles, untuk TB, untuk mumps, rubella dan sebagainya. Jadi setiap kali bila ada penyakit berjangkit yang muncul, memang saintis akan berusaha untuk mendapatkan vaksin. Sebab dalam perubatan ni pencegahan itu amat-amat penting dan lebih sambil kita merawat seseorang pesakit tu, tentu sekali kita mahu mencegah daripada dia terkena penyakit tu dari mula. Jadi vaksin ni tugasnya ialah sebelum kita dapat tu penyakit tu, sebelum kita dijangkiti, kita telah ada antibodi dalam badan supaya kita dapat melindungi diri sendiri. Jadi vaksin ini selalunya diberikan kepada seseorang pesakit, dan bila diberikan kepada pesakit, ia akan membuatkan badan kita untuk menghasilkan antibodi-antibodi supaya pada masa akan datang jika kita terdedah kepada kuman tersebut, dalam kes ini kuman SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Jadi bila kita terdedah, insya-Allah kita ada perlindungan dan kita tidak akan menunjukkan gejala-gejala atau terkena jangkitan daripada COVID-19 itu sendirilah. Jadi insya-Allah kita boleh kekal sihat dan tidak akan dapat penyakit COVID-19 tu. Jadi itu sedikitlah berkenaan dengan vaksin ni. Ya. Doktor, sudah semestinya pada pagi ini seluruh rakyat Malaysia memberikan perhatian khusus dalam rancangan khas vaksinisasi COVID-19 Lindungi Diri, Lindung Semua ini untuk memberikan penumpuan kepada bagaimana ketibaan kumpulan pertama vaksin COVID-19 itu akan membuka satu ruang yang baru terhadap kualiti perkhidmatan kesihatan awam di Malaysia dalam program imunisasi peringkat kebangsaan. Jadi bagaimana doktor menilai perkara-perkara berkaitan tentang imunisasi ini adalah perkara yang perlu diberikan perhatian untuk kita memastikan pada masa hadapan penyakit-penyakit dapat kita elakkan ataupun risiko kebolehjangkitan dapat kita kurangkan melalui program vaksinisasi dan imunisasi secara menyeluruh, Doktor. Betul, Amin. Hari ini adalah hari bersejarah lah untuk negara Malaysia. Kerana hari ini kita akan menerima vaksin ni, dan ini dengan penerimaan vaksin ni kita kembali kepada kepentingan vaksin tu atau imunisasi itu, bukan saja untuk COVID-19 tapi juga untuk banyak penyakit-penyakit berjangkit di luar sana. Kerana kesan dia memang sangat-sangat tinggi. Jadi usaha RTM ini untuk mengadakan program khas vaksinasi ni memang sangat dialu-alukan dan juga sangat dipujilah, sebab so far saya nampak merangkumi pelbagai aspek akan kepentingan imunisasi ni, kepentingan vaksin ni, dan bukan sahaja untuk COVID-19 tapi secara keseluruhan untuk apa-apa penyakit berjangkit. Jadi saya berharap dengan adanya vaksinasi COVID-19 tu dapat mencetuskan kembali perbincangan berkenaan dengan vaksin dan dapat kita war-warkan betapa pentingnya vaksin ni
dan buat masa ni vaksin ini memang teramat penting untuk kita dapat mengawal penularan penyakit COVID-19 di Malaysia khususnya dan juga di seluruh negara, seluruh dunia. Doktor, kalau kita bercakap berkenaan manfaat vaksin COVID-19 ini bukan sahaja untuk masyarakat dunia tapi juga untuk sistem kesihatan terutamanya KKM. Jadi bagaimana sebenarnya dengan kehadiran program vaksinasi COVID-19 ini boleh mengurangkan beban yang dihadapi dan juga fasiliti-fasiliti yang tidak mencukupi untuk kita menangani pandemik COVID-19 ini, Doktor? Memang alhamdulillah negara kita tidak terjejas seteruk setengah-setengah negara kita pernah lihat kan, di Itali, di US, di UK, kerana di negara-negara tersebut penularan penyakit COVID-19 itu sangat cepat dan sangat merebak. Tapi alhamdulillah kerana langkah-langkah pada first wave, second wave yang diambil oleh kerajaan, di mana banyak usaha-usaha untuk mengekang daripada transmisi itu berlaku. Oleh itu kita impact pada healthcare systemnya, healthcare system kita tidak seteruk kalau bandingkan beberapa negara lain. Walau bagaimanapun, terutamanya pada fasa atau wave ketiga ni, kita memang rasa impaknya lebih tinggi. Kerana untuk wave atau gelombang ketiga ni banyak berlaku transmisi di dalam komuniti berbanding dengan gelombang pertama dan kedua. Jadi kita lihat lebih ramai kluster-kluster ataupun sporadic cases yang berlaku di mana kita orang tu mendapat jangkitan tu daripada komuniti. Dan disebabkan ini, pada gelombang ini lebih ramai orang yang vulnerable yang dapat COVID-19. Contohnya orang yang berusia, orang yang ada penyakit lain, kronik lain seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. Jadi bila mereka kena COVID-19 memang kesannya sangat buruk dan menyebabkan morbidity yang tinggi. Mereka perlu dimasukkan ke hospital, memerlukan rawatan yang rapi, memerlukan ICU. Jadi kalau kita tak bendung ni secepat mungkin, ia mungkin akan membebankan kita punya healthcare system lebih teruk daripada yang sedia ada. Dan kita jangan lupa juga ya penyakit-penyakit lain seperti kanser, kencing manis, darah tinggi. Bila kita ada COVID yang menular secara tidak terkawal, penyakit-penyakit lain pun akan terjejas kerana kapasiti katil di hospital akan terjejas, kapasiti klinik di hospital juga akan terjejas. Jadi bukan sekadar kita perlu mengawal penularan COVID-19 ini kerana kita hendak berhentikan transmisi dia, tapi kita juga kita tidak mahu penyakit-penyakit lain juga terjejas juga. Doktor, sudah pastinya apabila kes ini dianggap sebagai pandemik yang unprecedented, tidak pernah berlaku sebelum ini di peringkat global ataupun di negara kita, melalui perubahan masa kita banyak belajar sudah pastinya tentang simptom-simptom mereka yang bergejala atau tidak bergejala. Pada awalnya mungkin mereka yang bergejala sahaja boleh disahkan sebagai mereka yang mempunyai atau kecenderungan untuk disahkan sebagai pesakit COVID-19. Namun kini yang tidak bergejala pun boleh mempunyai risiko ataupun kebarangkalian untuk disahkan sebagai pesakit COVID-19. Jadi bagaimana doktor melihat pembelajaran kita sepanjang tempoh lebih kurang hampir 12 bulan ataupun setahun ini mengenali dengan lebih dekat dan juga mengenali dengan lebih arif lagi tentang penyakit COVID-19, doktor? Saya setuju betul dengan pernyataan tu. Kita belajar setiap hari. Walaupun saya ni dah lama berkecimpung dalam penyakit berjangkit lebih daripada 20 tahun, tetapi setiap hari kita belajar benda yang baru berkenaan dengan COVID. Pada mulanya kami ingatkan it's just a simple flu. Tapi lepas setelah masa berlalu, kita belajar daripada negara-negara yang terdahulu seperti China, US, UK dan Europe juga. Kita lihat kelompok-kelompok yang betul macam awak cakap tadi, asymptomatic dan tiada gejala. Tetapi walaupun mereka tiada gejala, mereka masih boleh menyebarkan kuman SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Jadi itu satu aspek. Lepas tu aspek yang gejala yang ringan saja. Walaupun ringan tetapi boleh menjadi lebih teruk lepas minggu. Dan kemudian kita belajar mengenai apa kesan gejala ini terhadap setengah-setengah populasi, contohnya yang lebih berusia, yang ada chronic comorbidities dan sebagainya. Dan yang paling penting kita belajar berkenaan dengan COVID ni, dia bukan penyakit macam saya cakap tadi lah, simple flu. Dia boleh menjejas berbagai-bagai organ dalam badan kita.
kita dengar berkenaan dengan penyakit pesakit yang mendapat darah beku di paru-paru, mendapat stroke daripada COVID-19. Lepas tu kita dengar berkenaan dengan baru-baru ni saya ada seorang pesakit yang ujian darah hati dia naik beribu-ribu sampai saya pun kenapa ni ya? Kami tak dapat cari punca lain, jadi mesti kerana COVID juga. Jadi dia boleh menyerang hati dan sekarang lagi satu yang kita discover sekarang ni ialah kita panggil long COVID. Di mana pesakit tu walaupun sudah sembuh daripada COVID tetapi berbulan-bulan masih lagi rasa lesu, rasa penat, tidak berupaya atau aktif seperti zaman dulu. Jadi memang banyak evolusi penyakit COVID-19 ni memang sangat-sangat teruja, excited lah, tetapi of course dia punya kesan kepada pesakit itu yang point utama kita supaya kita dapat bendung kesan buruk kepada pesakit. Ya. Seperkara lagi berkenaan dengan vaksin ini secara umumnya memang kita sedang membicarakan tentang vaksin COVID-19 tapi ada yang mempertikaikan dan mempersoalkan kenapa sebenarnya pihak dunia terutamanya Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberikan kepentingan untuk menghasilkan vaksin COVID-19 jika dibandingkan virus lain seperti HIV AIDS ataupun denggi umpamanya, antara penyakit yang memang sudah ada dalam komuniti kita sejak bertahun lamanya tetapi tetap penumpuan diberikan kepada COVID-19. Jadi justifikasi daripada mereka yang berada dalam bidang perubatan ini, kenapa sebenarnya vaksin untuk COVID-19 diberikan keutamaan terlebih dahulu jika dibandingkan vaksin untuk virus-virus penyakit lain yang sudah sekian lama berada dalam komuniti kita tapi tiada penawar dan juga tiada ubatnya. Soalan yang sangat menarik dan sangat baik sekali. Saya rasa ada beberapa faktor di sini. Pertama sekali, COVID ni adalah satu penyakit yang seperti digambarkan yang tiba-tiba berlaku dan menyerang satu dunia. Satu dunia impact, bukannya setakat beberapa negara saja ataupun beberapa golongan saja kalau dibandingkan dengan contohnya tadi kata HIV dan denggi kan. Jadi saya rasa impact global tu adalah salah satu faktor yang push kita untuk hasilkan vaksin secepat mungkin. Yang kedua, dari segi kewangan. Menghasilkan vaksin ni memakan belanja yang sangat tinggi. Jadi saya rasa dari segi economic benefit, saya ni bukan seorang ekonomis tapi mungkin dari segi economic benefit mereka nampak lebih baik kita tumpukan resources untuk menghasilkan COVID-19 punya vaksin. Dan ketiga, penghasilan vaksin ni ada setengah penyakit senang, ada setengah penyakit tak berapa senang. Contohnya saya juga terlibat dalam perawatan pesakit HIV dan denggi. Saya dah dengar cerita pasal saintis cuba menghasilkan vaksin untuk HIV ni dah bertahun-tahun tapi masih belum berjaya sebab ada setengah-setengah virus dia sangat kompleks. Jadi nak menghasilkan vaksin ni kadang-kadang lebih sukar untuk setengah-setengah virus. Sama juga dengan denggi. Denggi pun 2-3 tahun lepas kami dah excited ingat dapat vaksin yang sangat-sangat baik tapi malangnya dia tidak sebaik yang kita sangkakan dan perlukan lebih banyak research. Tetapi jadi ada banyak faktor kenapa setengah vaksin sekejap boleh dapat, setengah vaksin ambil masa yang lebih lama. Ya. Okay. Dan secara kesimpulannya, doktor, apakah harapan doktor dalam menilai kepada usaha kita untuk mencapai herd immunity ataupun immunity kelompok lebih kurang 80% untuk capaiannya itu insya-Allah akan dapat dicapai dan sekiranya sudah boleh dicapai, apakah antara langkah susulan dalam pematuhan SOP yang perlu dilakukan, doktor? Okey. Vaksinasi ni, bila kita cerita tentang vaksinasi, kita tak boleh lari daripada lindungan kelompok atau herd immunity. Dan ini memerlukan kerjasama dari semua rakyat Malaysia untuk menghasilkan herd immunity ni. Sebab seperti dalam segmen tadi kita dengar, bukan semua orang boleh menerima vaksin ini. Sama ada mereka belum cukup umur, sekurang-kurangnya 16 tahun, tetapi di Malaysia kita kata 18 tahun dan ke atas. Dan juga ada setengah-setengah orang yang, contohnya orang yang ada anaphylactic shock. Mereka memang tidak dibenarkan mengambil vaksin Pfizer buat masa ini kerana risiko anaphylactic shock. Jadi pada masa yang sama ada juga yang tidak dapat ambil vaksin mungkin kerana kadar immuniti mereka terlampau rendah. Jadi tak tahu apa bagaimana manfaat vaksin pada mereka. Jadi herd immunity ni kita harap jika lebih ramai orang dapat vaksin, oleh itu
akan berkurangan jumlah kes-kes COVID-19, dan bila kurang kes-kes COVID-19, kita harap transmisi COVID-19 juga dapat dikurangkan. Jadi itu yang sesuatu yang kita perlu lihat setelah kita mula vaksinasi pesakit-pesakit kita lah. Kalau kita lihat di negara-negara luar yang telah mulakan vaksinasi ni, memang mereka telah mula nampak penurunan kes. Tetapi kita jangan lupa yang penurunan kes ni mungkin memang ada hasil daripada vaksin, tapi pada masa yang sama pematuhan SOP masih lagi sangat-sangat perlu, sebab kita masih dalam peringkat awal untuk mempelajari apakah kesan-kesan lain yang dapat didapat daripada vaksin ini. Sebab dari segi kajian yang kita pasti, sesiapa saja yang ambil vaksin ni akan ada perlindungan. Bukan 100% tapi agak tinggi. Contohnya Pfizer ni 95%. Perlindungan daripada menunjukkan gejala-gejala COVID-19. Jadi kalau tak ada gejala tu, kebarangkalian untuk mendapat COVID-19 yang serius atau yang severe adalah sangat-sangat berkurangan. Pada masa yang sama, kita berharap yang ini yang belum jelas lagi daripada kajian dan penyelidikan, sama ada kita masih boleh dapat asymptomatic ataupun COVID-19 yang tidak bergejala atau tidak. Itu masih lagi dalam kajian. Tapi memang yang kita tahu, sesiapa yang tidak mempunyai gejala, kebarangkalian mereka untuk menyebarkan COVID itu lebih rendah berbanding dengan orang yang bergejala. Contohnya, kalau saya batuk sesama, saya ada COVID-19 dan saya batuk sesama di khalayak ramai, memang kebarangkalian orang di keliling saya akan kena COVID-19 sangat tinggi. Tapi kalau saya ada COVID-19 tapi saya tak ada apa-apa gejala, kebarangkalian orang keliling saya nak kena COVID-19 amat rendah. Terutama sekali bila saya memakai pelitup muka. Jadi apa-apa pun harapan saya tahu ada banyak vaksin, hesitancy, anti-vaxxers juga di luar sana. Tapi saya rasa banyak media-media sosial, media-media aluran seperti RTM mengadakan program-program untuk memberi maklumat yang tepat berkenaan dengan vaksin. Jadi kita perlu memilih maklumat yang kita baca, maklumat yang kita lihat itu, dapatkan maklumat daripada pakar, dan kita mesti boleh menganalisa maklumat yang kita terima tu supaya kita lebih yakin untuk ambil vaksin ini, supaya kita dapat herd community, dan hasilnya insya-Allah kita dapat menurunkan kes-kes COVID di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Tadi doktor ada menyentuh bagaimana sebenarnya media sosial mereka peranan untuk memberikan maklumat kepada saya ataupun tiada kepastiannya. Saya ingin kaitkan kenyataan itu dengan satu kenyataan yang pernah dikeluarkan oleh KKM pada tahun 2019, di mana kenyataan tersebut mengatakan bahawa tahap pematuhan terhadap penerimaan vaksin di Malaysia untuk rakyat Malaysia adalah sebanyak 95%. Tapi itu sebelum ini, sebelum COVID-19 melanda di negara kita, masyarakat Malaysia dalam erti kata lain tidak ada masalah untuk menerima suntikan vaksin. Tapi disebabkan oleh berita-berita yang tidak berapa enak didengari di media sosial, yang tidak dapat dikawal, ada banyak tanggapan dan juga persepsi yang berbeza tentang vaksin COVID-19, dan ini mungkin pada pandangan doktor akan merubah sedikit sebanyak peratusan penerimaan suntikan vaksin oleh daripada masyarakat Malaysia. Betul sekali kenyataan tu. Social media dia macam double-edged sword kan. Dia memang satu platform yang sangat baik untuk menyebarkan maklumat, untuk capai seramai orang yang boleh. Tetapi pada masa yang sama, tiada had apa yang boleh dimuat naikkan, apa information yang boleh diberikan. Jadi kita sebagai pengguna mesti bijak, pilih site-site atau informasi yang diterima. Sesuatu yang kedengaran macam tak masuk akal, mungkin tak masuk akal. Jadi kita kena gunakan kebijaksanaan kita, rasional kita untuk tapis apa-apa maklumat yang kita ada ni. Sebab memang memerlukan penerimaan vaksin yang tinggi supaya kita dapat herd immunity ni. Memang tak tahulah ada agenda apa kan untuk mengurangkan orang yang akan menerima vaksin, tapi saya harap rakyat Malaysia semua akan mengambil dan mengambil informasi yang bermanfaat sahaja, yang benar, yang daripada sos yang betul saja, kerana kalau ramai sangat vaksin anti-vaxxer ataupun vaksin hesitancy, ia memang akan menjejaskan program imunisasi negara kita. Ya.
Doktor, sedikit perkongsian untuk kita menutup perbincangan kita buat kali ini. Sudah pasti dalam kita ingin menilai dan juga menunggu untuk penyempurnaan imunisasi di peringkat kebangsaan, sudah pasti kaedah-kaedah rawatan masih diteruskan untuk mereka yang bergejala ataupun mendapat kesan hasil daripada pandemik COVID-19 menggunakan rawatan antiviral ataupun hanya merawat simptom-simptom yang kecil sahaja. Jadi untuk di peringkat unit penyakit berjangkit, bagaimana dalam hal ini kita ingin mengurangkan impak ataupun kalau kita katakan mengurangkan kadar kematian bagi pandemik COVID-19 dan juga kaedah-kaedah rawatan yang terbaik yang boleh difikirkan sesuai sebelum penyempurnaan proses imunisasi kebangsaan, Doktor? Penyakit berjangkit termasuk COVID, basically prevention is number one. Okay? Prevention number one. Terutamanya untuk penyakit yang tidak ada ubat yang definitif macam antiviral yang kalau kita ambil kita boleh nyahkan kuman tu sepenuhnya. Jadi buat masa ni COVID-19 belum ada ubat ataupun rawatan yang khusus untuk matikan kuman-kuman COVID itu. Jadi apa yang kami di hospital boleh buat ialah memantau seseorang pesakit itu. Sekarang ni kami lebih mengenali COVID-19, jadi kami pun boleh dah camlah pesakit-pesakit mana yang mungkin akan mengalami komplikasi. Jadi pesakit-pesakit ini kami akan beri lebih tumpuan. Jadi kebanyakan orang ramai yang muda, mungkin kurang daripada 40-50 tahun yang tiada penyakit-penyakit kronik, kemungkinan untuk mereka mendapat COVID yang serius sangat rendah. Kebanyakan orang akan mendapat sama ada very mild or asymptomatic COVID. Mungkin sehingga 70-80% sebegitu. Jadi yang kita perlu tumpukan ialah yang 20-30% ni yang ada kemungkinan untuk mendapat COVID yang lebih serius. Jadi bila pesakit masuk ke hospital, kami akan ambilkan faktor-faktor lain seperti usia, chronic infection, chronic comorbidities dan sebagainya. Dan pesakit ni kami akan berikan antiviral yang ada. Dan kemudian kami akan pantau. Dan perkara serius yang paling kerap berlaku ialah kerosakan paru-paru ataupun menyebabkan paru-paru itu penuh dengan infection dan inflammation yang menyebabkan kami perlu memberikan ubat-ubat khusus untuk mengekang ataupun memberhentikan radang di paru-paru yang berlaku bagi kebanyakan pesakit COVID yang lebih serius tu. Jadi kalau kita dapat kurangkan jangkitan, kita tak akan dapat kosong jangkitan, melainkan betul-betul kita dapat 100% vaksinasi yang secara menyeluruh dan tiada transmisi. Jadi sementara kita menunggu tu, kita harap kita dapat tumpukan perhatian lebih kepada pesakit-pesakit yang memerlukan rawatan, iaitu yang macam saya sebut tadi, pesakit yang lebih berusia yang mendapat chronic disease dan sebagainya. Ya, baik. Satu perkongsian yang baik juga. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Sharifah Faridah Said Omar, pakar perunding unit penyakit berjangkit, Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Terima kasih, Doktor. Terima kasih untuk saya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Seterusnya kami ingin bawa anda ke Jabatan